Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dan juga penilaian agama dan Islam, di mana kita sampai hari itu kepada bahagian yang kedua buku ini, iaitu berkenaan dengan tajuk manhaj atau tata cara pelaku-pelaku bid'ah dalam berurusan dengan nas. Dan kita dah ambil bahagian dia dibagi 3 usul. Usul pertama, berani menolak dan menentang nas yang tidak kena dengan pendapat mereka. Kemudian yang kedua kita bincangkan adalah berkenaan mereka menolak, mereka mempermainkan usul-usul penilaian syariah. Mana mereka tak akan tolak, tapi mereka mainkan, perolokkan, tolak ini, ambil ini, mana half-half kan. Dan kita kata itu dia ada beberapa sifat. Dan kita dah bincangkan hari itu. Pertama, mereka beriman dengan Quran, tak beriman dengan hadis atau sunnah. Itu cara permainan. Kita kata yang benda tu merosakkan. Bahkan sebenarnya memang kita kata tak boleh berlaku. Kalau orang tu buat macam tu, memang actually cuma macam saya kata itu, lafaz dinafaskan adalah zindik, tidak kafir, tidak munafik. Sebab mereka tak mengaku keluar Islam. So as long as orang tak mengaku keluar Islam, maka mereka tak boleh keluarkan hukum keluar Islam, kecuali dengan benda nyata saja. Kan, anything yang dia buat tadi mestilah dizahirkan dengan nyata dan perakuan dan sebagainya, barulah boleh dikeluarkan daripada Islam. Hatta nifak pun kita kata adalah benda yang dalam hati manusia tak diketahui. Dengan sebab itu para ulama datangkan dengan istilah baru. Itu apa? Untuk orang yang masalah macam ni, dia kata panggil zindik. Zindik, mana dia perbuatan, kata-kata dia kufur, tapi dia mengaku Islam. Itu cerita dia. Jadi contoh macam pertama, percaya Quran, tidak percaya sunnah. Mana boleh percaya Quran, tak percaya sunnah, kerana sunnah itulah penjelas bagi Al-Quran. Jadi kita dah bincangkan, Alhamdulillah. Dan ini kita masuk pada yang kedua. Antara bentuk-bentuk cara mereka memperolokkan dalil penilaian syariah adalah, yang pertama, terima Quran, tolak sunnah. Yang kedua, beriman dengan sebahagian kitab, kufur dengan sebahagian kitab. Kita telah berlalu bahawa manhaj ahli sunnah adalah menghimpunkan nas-nas yang datang dalam satu bab yang sama, kita terangkan itu, serta meletakkan setiap nas pada tempatnya yang terlayak daripada sisi syarak. Tidak boleh diambil satu nas, ditinggal satu nas yang lain yang datang dalam bab yang sama, kerana kebanyakan bid'ah dan kesesatan dahulu dan sekarang hanyalah muncul dengan sebab mengabaikan kaedah yang agung ini. So dia diambil satu nas, dia tengok, dia tutup mata dengan nas yang lain. Okey, nas berkenaan dengan memuliakan Rasulullah SAW, ya, tapi nas berkenaan dengan hanya tauhidkan Allah Ta'ala dalam penyembahan, jangan tak tengok yang tu. Mana maksud dia, kita memuliakan Rasulullah SAW, tapi tidak sampai peringkat meletakkan baginda setara atau setaraf dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata muliakan tapi tak jadikan satu dengan Allah Ta'ala. Itu konsep yang kita kena jaga. Pasal ini ada kaedah dia. Pasal bila kita kumpulkan nas yang datang, kita akan dapat lihat bahawa tidak ada berlakunya pertembungan di antara nas-nas tadi. Bahkan ia saling saling menyempurnakan. Mana tauhid kepada Allah Ta'ala, agungkan Nabi, dia takkan bertentangan sebenarnya. Tapi ada separuh orang tu dia tak nak tengok berkenaan perkara tersebut, dia butakan mata dia tutup mata, jalan, dia ikut je apa dia nak, apa dia rasa seronok, dia ambil. Okey. Dan dia kata setengah pelaku bid'ah di kalangan orang jahil dan juga kalangan penuntut fiqh serta orang muqallid akan mengambil satu nas meninggalkan nas yang lain yang barangkali menjadi pengkhusus atau pengikat atau penjelas atau pemansuh dan sebagainya bagi satu sama lain. Nas ini datang untuk menjelaskan atau memperincikan atau memansuhkan bagi hukum yang satu lagi. Yang benda ni dia tak tengok, kerana tak kumpulkan nas dalam satu tempat. Dia melihatnya dari satu sudut dan tidak ada meninggalkan satu sudut yang lain, yang secara langsung membawa kepada banyak percampuran dan penggolakan. Di antara dibentangkan kepada anda 2 misal berikut. Tengok pertama. Misal pertama, manhaj Khawarij. Khawarij, macam kita terangkan dahulu, dia adalah kumpulan yang terkeluar daripada umat Islam ini apabila berlakunya fitnah selepas pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu.
muncul satu kumpulan, bahkan mereka sebenarnya adalah pembunuh Osman. Kumpulan Khawarij ini adalah pembunuh kepada Osman. Bila mereka bunuh Osman, kemudian mereka bimbang orang Islam balik daripada haji, kerana mereka buat berkenaan ketika musim haji. Madinah kosong, tak ramai orang tinggal. Diorang serang Osman punya rumah, dan kemudian dia paksa Osman suruh letak jawatan. Osman tak letak jawatan, mereka bunuh. Bila mereka bunuh Osman, lepas tu orang Islam dah makin ramai nak balik daripada Mekah. Maka diorang cepat tangkap para sahabat dan ugut Ali untuk membunuh setiap orang yang ada di Madinah kalau Ali tidak mau ambil jawatan sebagai khalifah. Dan bila Ali ambil, terima, maka start dari itu timbullah masalah. Kerana apa? Kerana mereka ni yang paksa Ali ambil jadi khalifah ni, atau berikan baiat pertama pada Ali ni, adalah orang yang bunuh Osman. Maka para sahabat yang baru balik daripada Mekah, yang dengar cerita berkenaan, bahkan yang di Syam, yang merupakan keluarga kepada Osman pun ada, macam Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu mereka merasakan tak puas hati kerana orang yang angkat Ali adalah orang yang bunuh Osman. Maka sebab itu mereka tak nak berikan ketaatan, tak nak berikan bai'ah. Maka di situlah timbulnya pertelingkahan. Dan para sahabat Nabi SAW ketika itu, mana ada yang menyokong, ada yang duduk diam, tak nak bercampur, ada yang dengan terang-terangan tak terima Ali sebagai khalifah. Kerana apa? Kerana yang bunuh Osman tu adalah orang yang mengangkat dia. Dan Ali pula menuntut daripada para sahabat supaya berikan bai'ah. Dan sebenarnya Ali betul, kerana takkan ada hukum atau pelaksanaan undang-undang melainkan dengan kesatuan dalam pemimpin. Tanpa pemimpin yang satu, maka tak boleh kita buat. Maksudnya kampung ni buat dia punya hukum, yang ini buat hukum dia, tak boleh. Tak dibenarkan. Islam mesti satukan dahulu pemerintahan, baru pelaksanaan hukum boleh dibuat. So Ali takkan buat benda tu atas dasar tindakan kerana balas dendam, tak boleh. Dia mesti berlaku dengan peraturan. Okey, tapi bila Ali paksa, maka berlakulah perang Siffin, perang Jamal di antara para sahabat. Dalam perang Jamal itu yang keluar ketika itu adalah terlibat sekali Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian banyaklah mati kan para sahabat. Lepas tu kali kedua tu adalah perang Siffin, yang mana kat situ orang-orang yang tentera daripada Syam, para sahabat di Syam, dan juga ini yang menyokong Muawiyah, dan juga orang yang menyokong Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka berkeras dan mereka pergi berperang dengan tentera Ali. Tapi sebenarnya sebelum peperangan tu berlaku, mereka dah ada kesepakatan untuk berbaik sebenarnya. Ada kesepakatan untuk berbaik. Jadi kumpulan Khawarij yang tadi, dia lari pada dua pihak. Dia duduk separuh dekat tentera Ali, separuh tentera Muawiyah. Dia panah daripada dua arah. Lalu bila panah di dua arah, orang sini ingat orang sini serang, orang sini ingat orang sini serang. Padahal yang tengah serang tu adalah kumpulan mereka sendiri, kumpulan Khawarij itu. Dan bila dan peperangan berlaku, dan kemudian bila berlaku penghakiman, dan Ali lepas tu menyerah, tak ni, maka kumpulan ni lari dan dia kata para sahabat telah kufur. Dia keluarlah dan dia buat satu perkampungan di Nahrawan, di kawasan belah Iran tu. Dan kemudian mereka duduk silah perkampungan khas, dan mereka ada idea lah kafirkan siapa saja yang lawan atau buat dosa besar, semua kafir. Bagi mereka kafir. Jadi di sini timbul tajuk kumpulan Khawarij ni adalah kumpulan yang Nabi pernah janjikan, barang siapa yang memerangi mereka ni, ia lebih baik daripada segala-galanya. Maka Ali bin Abi Talib dikejar janji berkenaan. Dan bahkan bila dengan tajuk Ali memerangi mereka, di situlah para ulama menyatakan telah datang nas dengan jelas daripada Rasulullah SAW, mana akan memerangi mereka ni kumpulan yang paling dekat kepada kebenaran. Maksudnya dua kumpulan umat Islam paling dekat pada kebenaran, itulah yang akan memerangi kumpulan Khawarij ni, yang akan keluar. Jadi mereka ni lah, dan dia mengkafirkan para sahabat dan sebagainya, kerana kononnya apa yang dia buat, mereka para sahabat buat tadi tak menepati apa yang Al-Quran nak. Sedangkan para sahabat Nabi SAW belajar Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Mereka tahu isi Al-Quran lebih daripada siapa-siapa sahaja yang datang berikutnya. Baik, jadi Khawarij ini contohnya, dia mengambil nas-nas janji buruk dan meninggalkan nas-nas janji baik. Nas-nas janji buruk ditinggalkan, jadi dia ambil, dia tinggalkan nas-nas janji baik. Mana pasal dalam Al-Quran Karim datang dipanggil bashir, tabsyir, ataupun beri gembira untuk umat Islam, untuk beriman, dan juga datang juga tahdid ataupun ugutan dan sebagainya, atau dia kata targhib wa tarhib. Ini istilah Quran Bila Islam dalam Al-Quran Karim datang, cara dia bila berdakwah atau mengajak manusia supaya betul balik, kadang-kadang diugut,
dengan janji buruk. Kadang-kadang diberikan tawaran dengan janji baik. Jadi golongan ni dia ambil yang janji buruk saja, tinggalkan janji baik. Lalu mereka memahami berlawanan dengan kehendak yang datang daripada nas. Mereka mula mengkafirkan orang-orang Islam dan menghalalkan darah dan harta mereka tanpa sebarang hujah yang dan keterangan. Mereka mengambil firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 14. Dia kata dalam surah An-Nisa ayat 14, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang menderhakai Allah kepada Allah dan juga Rasulnya, wa ta'adda hududahu, dan juga melampaui batasan-batasannya. Okey, melampaui batasan-batasan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Melampaui batasan-batasan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Dia akan masukkan mereka dalam neraka yang mereka kekal dalamnya, khalidan fiha. Walahu azabun muhin, untuk mereka ada azab yang menghinakan. Surah An-Nisa ayat 14. Dan seperti nas-nas macam ni banyak. Okey? Macam-macam wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa tak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Taala, fa ulaikumul kafirun. Dia gunakan ayat-ayat berkenaan untuk kafirkan orang. Okey, dan ini istilah yang kita tak boleh gunakan. Sebab orang meninggalkan nas, kalau anda kata ada kebaran kalian, ada pentakwilan di situ, kita keluarkan dia daripada Islam. Kita panggil, tanya, nasihat, cakap dan sebagainya. Dan Islam tidak ada hukuman tu direct dibuat mana terus kita kafirkan seorang. Tak boleh, kecuali dia mengaku dia kafir. Adapun kalau dia tak mengaku kafir, dia kata saya sekian, saya rasa benda ni tak wajib, saya rasa benda ni tak sekian, dipersoalkan, kita tanya, kita interrogate dia dulu, tanya dia, soal jawab dengan dia, berbahas dengan dia, bukan kita terus jatuhkan hukum. Tapi lah mereka pakai nas ini terus, siapa langgar je terus kafir. Maka memanglah manusia yang membuat dosa semua sekali akan dikatakan sebagai menderhaka. Atau maksiat is actually penderhakaan. Pasal asa, ya'si, maksud dia menderhaka. Maksiat, penderhakaan. Cuma orang kita bukan sebut maksiat ni, kita bayangkan maksiat spesifik benda. Faham tak? Orang Melayu kita ni tu. Maksiat ni semua, hatta menderhaka ibu apa? Maksiat. Kan? Tidak mendengar sabda Rasulullah SAW ataupun arahan Nabi. Maksiat. Dia bukan mesti maksiat tadi macam kes khalwat dan sebagainya. Badan pencegah maksiat. Kan arak tu maksiat. Semua sekali maksiat. Dia bukan maksiat tadi disebut, tapi orang Melayu kita dia ada idea disebut badan pencegah maksiat dan sebagainya. Dalam kepala dia taman, orang berduaan, hotel orang berduaan. Dia idea tu macam tu. Dia tak nampak benda tu sebagai maksiat. Dia secili satu benda yang merangkumi ke semua sekali. Tu golongan Khawarij, dia apply pada semua. Pada semua, siapa yang datang semua sekali. Dan mereka meninggalkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa 48. Allah Ta'ala nyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tak akan mengampunkan bahawa disekutukan dengannya sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan diampunkan selain dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Serta nas-nas umpamanya. Mana dia ambil yang ini, tinggal satu lagi. Macam saya sebut tu, macam hadis Nabi SAW. Nabi kata la yu'minu ahadukum, kan? Bila Allah Ta'ala sebut la yu'minu tadi, Nabi sebut la yu'minu tadi, kita faham apa? Tak beriman lah. Tapi masalahnya dalam masa yang sama, dalam hadis Nabi kata la yu'minu la yazni zani, tidak berzina seorang berzina, wa yazni hina yazni wa huwa mu'min, ketika dia berzina dia beriman. Wa la yasriku sariku, tidak mencuri seorang mencuri, ketika mencuri dia beriman. Mana maksud dia di apply macam tu. Pengertian dia orang kata mana tak ada iman, kafir dah kalau ikut Khawarij. Tapi kita faham dalam hadis Nabi SAW juga bahawa orang-orang yang buat dosa besar, dia di bawah, apa tahu, kalau dia kata dia masih lagi tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi berdosa, maka dia di bawah apa? Bawah rahmat Allah Taala. Kalau Taala nak ampunkan, Allah Taala ampunkan. Kalau Taala nak seksa, Allah Taala seksa, terpulang kepada dia. Dan bahkan itu sebab kenapa kita tiap-tiap kali ada orang mati ke dan sebagainya, tak kira siapa saja, kita disuruh supaya apa? Minta ampun untuk orang berkenaan, walaupun kita tak tahu dia ni siapa. Kan? Walaupun kita tak tahu, mungkin orang cerita macam dia mati minum arak. Walau mati minum arak sekalipun, walau mati berzina sekalipun, tak boleh kita keluarkan dia daripada lingkungan Islam hanya kerana dosa besar tadi. Kesalahan dia, kesilapan dia kerana buat dosa besar tadi, ya. Tapi kalau dia mati dan syirik, itu masalah lain. Pasal syirik tadi tak ada pengampunan.
Tapi kalau mati dan syirik. Kalau anda kata mati dalam keadaan bukan syirik, maka masih lagi ruang besar. Itu sebab Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, bila mana Abu Dzar Al-Ghifari jumpa Rasulullah, kan dia kata, bila ditanya Rasulullah, dia datang kali pertama, Rasulullah tidur. Di second time datang, Nabi jaga dan Nabi tersenyum. Kan? Jadi dia kata kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, Jibril datang kepadaku dan Jibril beritahu kepadaku, wahai Muhammad, beliau berita gembira untuk umatmu, bahawa barang siapa yang mati di kalangan umatmu yang tak menyekutukan Allah Ta'ala sesuatu pun, pasti masuk syurga. Mati tak menyekutukan Allah Ta'ala, pasti masuk syurga. Abu Dzar Al-Ghifari, macam dia faham. Dia kata, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak, takkan kalau berzina, kalau mencuri pun dapat boleh masuk juga? Wa in zana wa in sarak, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Nabi kata, wa in zana wa in sarak. Nabi kata, sekalipun dia berzina, sekalipun mencuri. Betul? Dia ulang lagi. Dia tak puas hati, dia tanya. 3 kali dia tanya. Wa in zana wa in sarak. Nabi jawab, wa in zana wa in sarak. Sampai yang terakhir Nabi kata, wa in zana wa in sarak, raghima amfi Abu Dzar. Sekalipun berdebu ataupun rugi Abu Dzar dengan hukum ni, tetap akan mereka dapat masuk syurga. So jadi di sini yang kita kata ruang tauhid itu lain. Kalau orang tu walaupun dia akhlak buruk, tapi tauhid dia ada, maka dia di bawah di bawah tahap keampunan Allah Taala. Kalau nak ampun, Allah Taala ampunkan. Bahkan kalau dia kata dia masuk neraka sekalipun, dibakar ikut kadar dosa dia. Ahli tauhid masuk neraka dibakar ikut kadar dosa. Dan hadis sudah datang kata akan masuk syurga bukan tanpa hisap. Pasal manusia ni masuk syurga ada tanpa hisap, tanpa azab. Ada yang masuk syurga dengan hisap, tanpa azab. Ada yang masuk syurga kena hisap, kena azab. Masuk syurga juga tapi hisap dulu, kemudian azab dulu, kemudian dibakar ikut kadar dosa dia, kemudian masuk syurga. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasar pada himpunan nas-nas yang datang. Kita tak menggunakan itu saja. Kita tak akan faham lain. Pasal itu nas yang datang, dia menyempurnakan satu sama lain, bukan kontradik. Mendatang macam Khawarij ni, dibaca ayat yang atas tu 14, An-Nisa juga. Dia ambil ini, dia tinggal yang bawah ni. Dia tinggalkan yang bawah. Dia tinggalkan nas-nas yang memberikan harapan kepada manusia ni untuk masih lagi berdoa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata janganlah mati seorang kamu ni melainkan dalam keadaan dia baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kata orang tu dah pegang janji buruk saja, mati tu agak-agak dia ada sangka baik dengan Allah Taala lagi tak? Tak ada lah. Dia akan rasakan tak ada harapan. Kan? Sama-sama ada sebab orang tu bukan tunggu mati, tak mati lagi pun, dia dah tunggu nak masuk neraka dah. Dia rasa tak ada harapan dah. Tak ada harapan baginya. Tak ada taubat baginya. Mana ada? Selagi mana manusia itu masih hidup, maka taubat masih berjalan. Dan memang mereka masih lagi kena faham bahawa konsep taubat tu meluas kepada dia. Selagi mana tak mati, selagi mana mata dia terbit dari barat, selagi itu akan diterima taubat daripada dia. Bahkan bermanfaat taubat dia. Faham Bukan, dia kan cakap tentang Osman. Dia seorang ni baca Quran tapi tak faham. Kenapa orang samakan yang menentang pemerintah dengan itu masalah salah. Itu pun masalah juga. Itu kumpulan tu pun salah juga. Kumpulan yang kata siapa tentang pemerintah dengan demokrasi pun kata macam tu juga salah lah. Kalau dia kata tentang pemerintah dah bawa senjata je, whoever angkat senjata serang pemerintah. Contoh macam dia kata Mak Munah ambil senapang kan. Macam nak ambil senapang tak tahu. Saya tak ada Malaysia tu. Kan? Cerita dia sistem macam tu, itu je. Bila ambil senjata, bawa sekian-sekian, gunakan kekerasan, jatuhkan pemerintah dengan kekerasan. Yes, itulah Khawarij. Ada pun kalau dia kata tegur pemerintah tak boleh, kan? Sistem undi tu kata benda tu dalam konteks dibenarkan. Pemerintah itu sendiri pun membuka ruang berkenaan. Betul tak? Betul kalau orang tu kata tapi kalau sistem undi ni kan menjatuh pemerintah. Pasal pula. Kan benda tadi di bawah akta kerajaan yang kita ada sekarang ni memang disuruh kita ni memilih pemerintah. Actually benda tu hak kerajaan tu sendiri yang buat. Kalau dia kata batalkan sistem tadi, lain cerita. Kan? Itu tajuk kena faham balik. Dan bahkan kita dalam lingkungan kebenaran dari pemerintah sendiri. Dan bahkan bila yang bestnya apa? Jalankan tanggungjawab anda ketika nak mengundi. Kenapa kena tanggungjawab pula? Sukatilah nak undi ke tidak? Tahu tak kenapa? Sebab kalau dia kata percentage undian yang keluar mengundi tu kurang daripada berapa persen, pilihan raya tu batal tau. Pilihan raya tu batal. Macam kat Mesir baru ni kan, 20 berapa persen. Sebenarnya batal lah. Batal. Kalau dia kata tak ada, kalau dia kata rakyat tak keluar mengundi ataupun yang keluar kata bawah daripada berapa persen,
dia tak boleh sah pemilihan raya berkenaan. Dikira gagal. Dikira kerajaan yang dipilih tadi tidak dipercayai oleh rakyat. Sebenarnya itu cerita dia. Dan sebab itu disuruh jalankan tanggungjawab anda. Kenapa kena keluar pula? Kan kalau benda tu bukan tapi ya dia kontradik sebenarnya. Bagi orang-orang yang mengatakan benda ni undi bukan pemerintah, kemudian kan pemerintah tu kan bila lepas itu dia letak jawatan. Kan dibubarkan parlimen, dia bukan lagi ahli parlimen ketika tu. Ketika waktu berkenaan dah letak jawatan dah, bukan dah. Bahkan dipegang oleh pilihan raya. Punya komiti. Jadi tak timbul tajuk bahawa menegur pemerintah, menjatuhkan pemerintah menggunakan pilihan raya sebagai salah. Mengutuk dan juga memburuk-keburukan orang, ya salah, tak kira pemerintah ke tidak. Burukkan orang tepi jalan pun, cakap pakcik tu kan kasut, dia ni tak best, pakcik ni tak benda, itu pun haram. Tak payah tunggu orang yang kita tegur tu Perdana Menteri Malaysia. Kalau kita cakap itu kan pakcik yang tepi jalan, kita aibkan dia, sama haram dia. Apa kaitkan dengan masalah kena pemerintah? Tak apa, tak boleh tegur ini. Kalau orang lain, habis bantai. Ya ini hizbi, ini hizbi, terlibat politik. Dia kutuk apa? Dia kutuk ustaz apa yang ada kat sokong PAS dan sebagainya, kumpulan-kumpulan. Ni kalau masuk UMNO, ini hizbi juga. Kan labelkan orang, tak ada kerja lain ke? Kan lawak juga saya tengok kumpulan ni. Dia tak ada kerja lain. Kerja tak buat apa? Belajar tak tinggi sangat pun, tapi suka labelkan orang. Ini benda masalah kita kata dalam masyarakat kita. Benda tu kena faham. Pasal nas tadi dua-dua datang. Nas kata jangan tegur pemerintah, kan? Nas yang tegur pemerintah depan orang pun dia. Tak nampak macam hadis berkenaan dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maksudnya melihatkan kamu ni kemungkaran, maka tegur, ubah dengan tangan dia. Fa illam yastati' tak mampu dengan tangan, fa bilisani, dengan lisan. Fa illam yastati' kata boleh, fa biqalbihi. Hadis itu datang adalah pada hari raya. Dan satu hari raya, kemudian pemerintah ketika tu Bani Umayyah, dia pergi mengedepankan khutbah sebelum solat. Pasal nak paksa orang supaya dengar khutbah dia. Lalu ketika itu bangun seorang lelaki, as-salah qabla al-khutbah. Tegur depan-depan. Tegur depan-depan. Maksud dia ketika lain dia apa? Nyuruh. Bang, turun jap. Bisik. Tak bisik pun. Depan-depan orang dia tegur, depan orang ramai dia kata solat sebelum khutbah. Tegur. Apa masalah? Tapi kalau kita tu maibkan tak? Mesti orang kata, takkanlah pemerintah ni tak jahilnya tak tahu hadis Nabi. Kan burukkan orang. Burukkan pemerintah. Menunjukkan pemerintah ni tak taat perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tak mengikuti sunnah. Betul tak? Tapi, bila dia cakap macam tu, lepas tu, ya pemerintah dia kata, qad turika ma hunalika. Dia tinggallah. Kita tinggalkan dah benda tu. Lepas tu, seorang sahabat Nabi bangun. Dia kata, amma hadha, pun lelaki ni, faqad qadha ma alaih, dia telah lepaskan apa ke atas diri dia. Apa hujah kat atas dia lepaskan daripada. Kerana apa? Fa inni sami'tu, akan aku dengar Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran, sampai habis hadis tu. Depan orang ramai, dia sokong pula ke orang ni, menegur pemerintah tadi. Sahabat Nabi tak reti ke? So kenapa tinggalkan nas ini, ambil nas yang satu lagi je? Untuk manusia tu menolak pemerintah hanya kerana masalah duit, ya. Bahkan memberikan bai'ah, dan Sahih Muslim kita belajar itu, memberikan bai'ah kerana diberikan barang, tarik bai'ah kerana tak dapat barang. Itu pun sama, berdosa. Bahkan di hari akhirat nanti Allah takkan pandang, takkan bersihkan, takkan bercakap dengan orang berkenaan. Maknanya ada, kita kata nas. Tapi masalah kita kata benda mungkar, tegur je lah. Ini salah, ini betul, tanpa memburukkan peribadi. Yang serang bini pun salah juga. Kan ambil gambar bini lah, kemudian burukkan bini tu, orang tu, anak dia. Itu tak ada kaitan. Menegur pemerintah tadi, mana adab menegur tadi ada. Memang ada. Kata salah. Kalau orang ramai kata macam masalah orang ramai tak faham, kita terangkanlah. Apa hukum benda ni? Boleh ke tidak? Kan? Gelatin babi, boleh ke tidak? Takkan ustaz diam je, tak boleh. Pemerintah telah mengatakan bahawa halal. Kita kata apa? Halal juga. Tak boleh macam tu. Katakanlah orang ambil, macam sekarang ni kan tersebar kan, dalam WhatsApp tu dia hantar Dr. Sukordawi punya pendapat kan tentang perkara tersebut. Lepas tu katakanlah, tapi Jakim dah keluarkan kata tolak. Kita pegang ni kan, pendapat Sukordawi. Katakanlah pemerintah pakai Sukordawi punya, Dr. Sukordawi punya fatwa. Saya jawab dah benda tu. Sebab bukan sebab Dr. Sukordawi, sebab orang yang suka sebar tu, yang copy paste, sebarkan. Pasal benda berkenaan dalam kitab Mughni Ibnu Qudamah disebut istihalah itu berlaku dengan sendiri, bukan gatal kita buat.
ambil babi jadi sabun. Babi tu jadi sabun dengan magic. Macam tu tiba-tiba jadi sabun lah babi kat kandang ni. Itu lain cerita lah. Kalau jadi babi sendiri, babi jadi sendiri, lain cerita. Ini sekali babi tu kita masak dan sebagainya. Dan saya letakkan hadis yang berkenaan dengan tukar arak jadi cuka. Arak jadi cuka. Mana ada orang tanya saya tukar arak jadi cuka, salah lah. Pasal Nabi tak benarkan. Pasal zaman Nabi dulu ada anak yatim dibelikan untuk mereka ni arak. Bahkan ada mewarisi geluk-geluk arak. Tapi Nabi kata buang, tumpahkan. Tak ada benda lain boleh dibuat pada benda berkenaan. Hak untuk arak tadi. Kerana anak yatim lebih perlukan kepada tanggungan. Tak apa salahnya kita tukarkan. Nabi kata tak boleh. So benda tu memang benda tu haram, kita tukarkan jadi halal. Tak boleh. Macam tu. Kalau bertukar sendiri lain cerita. Lepas tu ada lak gatal seorang, siapa tak? Dia jawab, dia kata, air macam mana tak? Air kumbahan. Air kan originally dia bersih. Kemudian melekat padanya najis. Kemudian boleh dihilangkan ke tidak? Soalan dia. Kalau zaman dahulu tak boleh dihilangkan. Tapi dan air menjadi najis sebab apa? Bau, warna, rasa. Ni ijma' Air sedikit atau banyak bercampur dengan yang najis. Tak kira benda banyak ke sikit, tapi air tadi berubah baunya atau warna atau rasa dia, maka dia telah najis. Maknanya kalau hilang bau, warna, rasa, bersih lah balik semula. Macam babi tadi sama dengan apa boleh bersih? Soalan. Kan proses apa yang menukarkan dia jadi daripada babi kepada tak babi? Kecuali kalau dia kata, macam kita kata decomposition yang berlaku bila bakteria tukarkan dia jadi tanah balik. Dan tanah tu halal. Itu tajuk dia. Dia kata, katakanlah JAKIM ambil juga. JAKIM ambil juga, ambil kata dengan ni. Atas nama pemerintah, kita kena cakap apa? Sami'na wa ta'na. Pula. Tadi kata suruh dengar dan taat. Jangan lawan pemerintah. Sekarang pemerintah kata okey je nak. Itu tajuk dia sekarang tadi. Benda berkenaan, kita tidak timbul tajuk terikat dengan benda-benda yang tak betul tu je. Tegurlah, apa salah dia? Kita terangkan balik. Kan, benda berkenaan saya sebenarnya saya ni jawab balik benda tu sebab kes dia sebab ustaz-ustaz lah yang kata-kata tak tahu pensyarah universiti ke apa, yang kerja dia nukilkan benda berkenaan dan kononnya dia zahirkan kan jumuknya orang Malaysia, jumuknya orang yang mengatakan babi tu najis dan sebagainya. Seriously, are you playing around? Kan, nak main-main dengan nas ke? Pasal kita kata benda ni ittifaq para ulama berkenaan dengan najis ni babi tadi. Kulit aja. Daging aja. Kulit tak apa. Buatlah lapik meja. Tengok. Kan, pasal kadang-kadang benda berkenaan tak logik langsung. Kan kita intifak dengan benda yang haram. Kita tak pernah para sahabat Nabi tinggalkan. Nabi larang. Dan Sunan Tirmizi, Abu Daud datang lafaz, Nabi larang para sahabat buat hamparan daripada kulit-kulit binatang buas. Kulit binatang buas pun ditinggalkan. Datang kita kulit babi kita ambil. Kenapa? Tak ada warak ke? Kita better dan para sahabat Nabi in understanding of that thing. Para sahabat Nabi lupa pasal babi essentially mass produce tau. Dia punya buat kulit. Dan actually kulit dia keras. Saya ingat dulu waktu pergi ke Sudan kan, waktu tu ada orang kirim pada saya capal buat dekat Keramat. Datuk Keramat dia buat capal tu saya bawa ke sana. Pakailah. Lepas tu kemudian bila terosak kan, pergi dekat budak tukang kasut tu, betulkan lah jahit dan sebagainya. Time dia jahit tu, dia cucuk keras. Ini kulit babi ke? Dia kata. Saya kena bukalah. Dia kata keras ni, kulit babi je keras macam ni. Dia cakap itu. Dia serius. Tough, kulit babi ni keras. Kan, dari ketahanan dan sebagainya. So tajuk dia itulah. Kalau dia kata orang tu kata fikirkan tajuk kulit babi ni kan, zaman para sahabat Nabi tak dipakai pun. So kenapa kita nak pakai? Are we too desperate? Babi lembu dan kambing tak wujud dah kat dunia ni sampai kena pakai kulit babi. Tu nak tanya juga kan, pasal ada malam baru ni ada seorang tanya. Dia kata kasut kulit babi. Saya kata dalam Islam ni kita ada daruriyat, hajiat, tahsiniyat, kamaliyat. Mana maksud dia daruriyat, benda-benda yang kalau tak buat kita mati. Tak dapat kita ni, benda kita mati. Makan, tempat tinggal, ni lah. Okey. Kedua, hajiat, keperluan. Tak dapat, tak mati, tapi payah hidup. Susah sikit hidup lah. Hidup takkan susah, sukar kerana tak ada benda berkenaan. Kemudian kamaliyat, ini sempurnakan lagi, elokkan. Kemudian tahsiniyat, elokkan keadaan. Dia tak mati, tak sukar hidup, tapi menyempurnakan. Kemudian tahsiniyat, maksudnya macam rumah atas bukit. Kemudian rumah sini, rumah, okey. Keperluan mesti. Okey. Kemudian daripada rumah yang kemestian kita untuk hidup, tinggal, tidur dan sebagainya, kita upgrade kepada rumah yang banglo. Okey. Perlu ke? Adakah dia haji daruriyat atau hajiat? Kita tak tahulah mana tu duduk. Dia mestilah dia bukan hajiat saja.
Tak ada pun tak ni. Bahkan di sini, betul, banglo atas bukit. Mesti ke atas bukit soalan dia? Tak mesti kan? Kalau tak ada kat atas bukit, mati. Tak? Mati ke? Tak mati kan? Kemudian adakah akan payah hidup? Tak payah pun. Kan? Dia mungkin masuk kamaliat dan sebagainya, kesempurnaan saja. Okay, anyway, bila kita perhatikan benda ni, macam tu benda letak kulit babi nak pakai tadi. Letak duduk mana? Daruriyat. Tak pakai mati. Kemudian hajiat. Kalau tak pakai, hidup kita payah. Kemudian kamaliat, untuk sempurnakan kehidupan kita. Atau kecantikkan hidup kita. Seriously, which one? Saya cakap dengan dia, budak tu Ustaz, dia panggil Ustaz marah saya. Saya tak marah, saya kata. Tapi masalahnya orang yang bercakap tu kena faham juga. Dia kata benda ni pakai akal. Seriously, para sahabat Nabi tak pakai. That's why kita tinggalkan. Sebab itu kenapa para ulama selepas para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, tak ada pun kata benda tu berkenaan benda yang boleh kita nak pakai. Idea daripada Ibn Hazm Az-Zahiri yang menyatakan bila Quran kata daging, so lain-lain tidak. Kerana Quran kata daging. Ini zahiri. Zahir. Mana priori zahir. Tak boleh pakai macam tu. Kan disebut benda berkenaan. So arak pun haram minum je. Dan itu buatlah mandi. Untuk elokkan kulit dan sebagainya. Beli arak. Kenapa beli arak ni Ustaz? Bini saya nak mandi. Kan? Bubble bath. Kan? Kan? Faham tak? Konsep dia sekarang ni tak boleh kita pakai untuk idea macam tu. Mana contoh macam apa ni? Contoh macam dia kata haram ini je, tak haram ini. Mana boleh macam tu? Tu babi jadi sabun lah pula, ngarut. Kan? Tu macam. Jadi every time keluar katakan fatwa daripada kerajaan, kata benda sekian, kita tak setuju dengan benda berkenaan, tak jadikan kita khawarij. Dan bahkan kita tegur dan kita tulis balik dan sebagainya. Tak jadi khawarij. Kita angkat senjata, ya. Pergi panggil sono. Kami tak nak benda sekian. Kami kena sekian. Dan senjata dan only timbul tajuk. Tak ada senjata spanduk. Soalan, dibenarkan tak oleh kerajaan? Ada tak? Adalah. Ada dibenarkan lah. Tak boleh cakap tidak. Sebab kenapa orang nak buat perhimpunan tadi minta izin polis? Ya. Bila polis izinkan dan sebagainya, keluar masalah dia. Kalau polis tak izinkan, relax lah. Lepas dah rumah. Kan? Baca Quran ke, belajar datang yayasan taklim belajar ke, kan? Buat kerja berfaedah. Kalau dia kata kalau dia tak dibenarkan, kalau dibenarkan keluar, tak ada masalah pasal kerajaan izinkan. Kan? Itu benda perhimpunan untuk konsert boleh, perhimpunan untuk tak setuju dengan benda sekian tak boleh. Kenapa? Kan sampai ada satu yang siapa entah gatal yang dia tulis dalam blog dia, dalam Facebook, dia kata siapa yang keluar tu penzina, dia kata. Wanita kan? Yang perempuan pelacur yang lelaki tu bapa ayam. Ya, kan? Yang lawak je kan? Kalau dia apply tu pasar raya, ni pasar raya. Tanya balik dia. Pasar raya tak apa lah. Berhimpun dekat pasar raya. Atau berhimpun untuk tengok bola. Atau berhimpun untuk karnival, jom heboh. Keluar fatwa saya tengok. Kan? Kalau kata pergaulan lelaki wanita berlaku dalam Perundang Agong pun jadi juga. Faham tak? So jangan gatal mulut keluarkan fatwa bukan-bukan. Faham tak? Itu yang benda konteks dalam Islam ni, kita kata kita tak usah hukum orang dan benda kita akan kena balik. So tinggalkanlah. Ada benda berkenaan dibenarkan dan kita diam. Kita tak terlibat. Bahkan kita yayasan taklim alhamdulillah. Bila benda berkenaan berlaku pun orang berhimpun ke tak berhimpun ke, kita ada kelas tetap jalan. Tak ada kata macam hari ni cuti kerana kita akan menyertai Perhimpunan Agung, tak ada. Ataupun kita akan menyertai perarakan, tak ada. Datang kelas. Kan? Kalau kecuali tak kata cuti, Ustaz Ponteng tak ada lain. Kadang kata berkenaan dengan paksa, tidak. Kita suruh orang untuk sertai benda macam tu. Tak pasal kita ada masa lain, kita nak belajar. Pasal semua orang pergi sana, tak ada siapa yang belajar mana macam mana. Pasal apa Nabi kata, ad-dunya mal'unun. Dunia ni dilaknat. Wa mal'unun man fiha, dan dilaknat apa dalam dia. Illa, kecuali zikrullah wa ma walah. Mengingati Allah Ta'ala dan apa seumpamanya, macam solat, puasa dan sebagainya. Wal alimu wal muta'allimu, orang yang berpengetahuan dan orang yang belajar. Nabi kata semua dilaknat. Dengan kata kita tak nak kena laknat, dan kita masuk salah satu daripada golongan tadi. Wal alimu ta'allimu, dan masuklah belajar. Dan kita kata konsep nas ambil satu tinggal satu ni bahaya. Macam Khawarij muncul dalam bentuk berkenaan, mereka ambil satu tinggalkan satu. Okey, misal kedua, manhaj Murji'ah. Murji'ah pula mengambil nas janji baik. Ini terbalik pula. Meninggalkan nas janji buruk dan memahaminya bertentangan kehendaknya. Dia fahami nas tadi di opposite apa yang disampaikan. Mereka berkata,
tidak memberi mudarat bersama-sama iman sebarang maksiat. Mana anything maksiat datang, kalau orang tu beriman, then okay, it's okay. Masalah juga. Okey. Maksudnya macam ni. Kita sebut tadi berkenaan orang tu buat maksiat, harapan dia masih lagi ada. Kita tak kata dia terus lepas. Ahli tauhid, maksud Allah Taala kata yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maksud dia ampunkan siapa dia nak, dia azab siapa dia nak. Kalau orang tu lepas pun dengan aturan Allah Taala. Kalau orang tu kena hukum pun dengan aturan Allah Taala. Tak ada siapa datang kena hukum ni dengan hanya kerana apa? Amalan dia, atau dapat dalam syurga dengan amalan dia semata-mata. Everybody is actually tergantung pada apa? Rahmat Allah Taala. Kalau Allah Taala nak hukum, Allah Taala ampunkan. Maka kita kata tak ada siapa yang boleh selamat. Itu maksudnya kita baca dari sini nas. Tapi untuk kita mengeluarkan orang daripada rahmat Allah Taala, tak boleh. Tak boleh kita kata orang ni kafir, ini munafik, ini sekian, keluar daripada batasan Islam dengan suka hati kita, dengan apa yang kita faham tentang kata-kata dia. Tak. Tapi kalau kita sekat dia je, macam-macam Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia perangi orang tak bayar zakat. Orang tak bayar zakat, dia perangi tanpa mengatakan orang tu keluar Islam. Orang tu semayang lagi. Tapi oleh kerana mereka ni meninggalkan salah satu arahan yang nyata daripada Islam, daripada rukun Islam tu ditinggalkan, Abu Bakar keluar tentera, serang mereka. Dan tak ada tanya macam pujuk dulu ke, tak, cakap dengan tak dengar, dan dia terus keluarkan tentera. Para sahabat Nabi ketika tu tak setuju, ramai. Umar tak setuju. Tapi kerana taat pada arahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka dia keluarkan juga tentera, pergi serang. Tengah azan lagi, nak serang kampung tu tengah azan. Orang kampung tu azan lagi, tahu tak? Jadi konsep berkenaan ni. Tapi dia tak keluar kata orang tu kafir. Tapi perang, serang atas pemerintah tadi. Macam kita kata orang tu ikut ajaran sesat. Okey, sesat. Tapi dia tak kata pun ada Tuhan selain Allah Taala, contohnya, ataupun dia sekian. Kita dah bawa polis, askar pergi kampung tu, robohkan semua sekali apa benda yang mereka buat. Tak ada masalah, diorang lawan, kita bunuh. Bukan atas dasar kita kata benda tu menghalalkan darah mereka, tak, kerana mereka menentang. Mana nak laksanakan peraturan tadi, mereka tentang, mereka kena bunuh lah. Itu atas dasar pemerintah, tanpa mengkafirkan. Itu macam Imam Syafi'i rahimahullah, orang tak semayang, dia tak kata keluar Islam. Dia kata dipanggil, dinasihat, diajar, dihujah dan sebagainya, suruh semayang, tak nak semayang, bunuh. Pasal kalau tak sekat dia, nanti dia akan merebak, spreading macam-macam penyakit, disease. Kau tak semayang ke? Aku tak semayang. Jadi orang tu dia keliling nak tengok tak semayang. So in the end, tak semayang lah. Dalam mata Syafi'i bunuh. Dia walaupun dia tak kata orang tu kafir, betul. Imam Syafi'i tak kata kafir. Ahmad kata keluar Islam. Ahmad kata kafir. Kerana dalam hadis Nabi datang, nas-nas yang datang, dia kata man taraka salat muta'ammidan faqad kafara zihara. Barang siapa tinggalkan solat dengan sengaja, maka dia telah kafir dengan nyata. Okey. Ataupun hadis Nabi kata al-ahdu bainahu as-salah. Perbezaan antara kita dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Mana tinggalkan dia, maka dia telah kafir. Ini actually Nabi katakan berkenaan dengan orang-orang kafir. Mana orang-orang munafik ni, nak diketahui dia kafir ke tidak, tengok dia tinggal semayang tak. So, jadi tak tinggal semayang, dia masih lagi Islam. Walaupun dalam tajuk ni mereka tak beriman pun, tapi disuruh supaya tengok benda berkenaan. So, tapi dalam masa yang sama, Imam Syafi'i rahimahullah, dia tak kata orang tu kafir keluar Islam. Dia kata orang tu mengingkari hak Allah Ta'ala, tapi dipanggil, dinasihat, dicakapkan dan sebagainya. In the end, kalau tak nak, bunuh. Pasal kalau tak disekat yang seorang, nanti semua orang akan spreading. Macam juga kisah Abu Bakar dahulu. Dia perangi orang tak bayar zakat. Kenapa? Sebab walaupun dalam Islam tak ada hukum untuk orang tak bayar zakat. Mana ada? Mencuri ada. Okey, bunuh ada. Zina ada, minum arak ada. Tak bayar zakat, mana ada hukum direct? Tak ada. Tapi dia ambil tindakan perangi. Sebab apa? Kalau dia tak perangi, dia akan spread. Dengan kampung, asal satu kampung je. Tapi second kampung, tengok kampung first tak buat, kampung kedua akan buat, ketiga, keempat, dan sekali, semua sekali. Macam kita macam itulah. Bila dia idea of tak semayang, tak kafir, dan dari kecil tengok orang tak semayang biasa je, kan? In the end dah besar, kan? Bulan Ramadan, nanti tengok Ramadan, pergi makan buka puasa kat mana restoran. Bila time buka puasa tu, Allahumma laka asmna bika amana, amin amin. Tamah sunnah tamah, kan? Dia duduk kat situ, tak semayang. Maghrib tak semayang, isyak tak mau balik rumah dia qada ke, Allah alam, dia musafir kot. Belas dia bukan orang situ juga. Tadi pergi tengok kat restoran ni, kat hotel ke sebagainya. Dia jadi hype. Buka puasa di hotel, tapi semayang tidak. Time buka puasa tu doa. Dah masuk waktu belum?
Masuk waktu belum? Masuk waktu. Waktu maghrib. Maghrib apa? Untuk waktu solat. Penentuan buka puasa serentak dengan tu masuk solat. Kan? Mana? Makan terus sampai apa? Sampai mati. Mana boleh? Sampai isyak masa maghrib tu mana pergi? Itu masalah dia. Kan nak kata apa gian sangat makan tak juga. Kan kadang-kadang tu dah hujung Ramadan badan pun tak rasa benda dah. Ha? Bayar mahal Yelah, api neraka Allah Ta'ala tu ringan je. 100 tu kan, mahal lagi daripada api neraka Allah Ta'ala. Okey, kenapa ada orang macam ni? Sebab di idea masyarakat tadi. Apa, solat tu hak peribadi. Betul. Tapi masalah kerajaan tak boleh buat macam tu. Sebab kenapa? Memang hak nak bayar zakat peribadi. Tapi yang keluar tentera tu sebab apa? Riba, hak peribadi. Tapi yang kita kata diharamkan, benda disekat oleh kerajaan. Kerajaan patut buat kerja benda ni, bukan kita. Kan ustaz buat kerja ni kan dikatakan apa, pemilitan pula. Kan? Sekat orang. Banyak kalau jumpa orang dekat restoran tak semayang, pergi semayang lah, dia katakan. Kan? Contohnya lah. Kan? Masalah juga. Mana selamba je. Kan? Orang tak puasa kena tangkap. Orang tak semayang, hak peribadi. Puasa pun hak peribadi jugalah sebenarnya. Mana itu kena faham kat sini. Sebenarnya kadang-kadang aplikasi kita tak boleh tengok. Mana janji baik, ya. Kan kita tahu orang berkenaan pada rahmat Allah Ta'ala. Tapi kita kena faham juga, dalam masa ni para sahabat Nabi SAW, ada pada para tabi'in jumpa 70 orang sahabat Nabi, semua mereka takut jadi munafik. Pasal kita tahu pun sebenarnya, pasal kita masih tergantung dengan rahmat Allah Ta'ala, bukannya dengan diri kita. Bukan seorang dengan para sahabat Nabi SAW nak mati kan, dia kata dia menangis. Lepas tu datang ada orang ramai jumpa dia, bukankah Nabi janji pada engkau sekian, janji pada sekian kan. Dia kata betul Nabi janji pada aku macam-macam, tapi aku juga dengar Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala menggenggam daripada kalangan anak Adam ni, dengan Adam, Allah Ta'ala genggam satu genggaman dengan kanannya, satu genggaman dengan kirinya. Kemudian Allah Ta'ala kata, ini dalam syurga, ini untuk ini, dan aku tak kisah. Dia kata, maksud dia satu kumpulan manusia dalam neraka, dalam syurga, kan, aku tak kisah. Dia tanpa pilih. Faham tak? Without choosing. Ini. Lepas tu dia kata apa? Aku tak tahu dalam genggaman manakah aku. Aku tak tahu dalam genggaman manakah aku berada. Dia takut nak meninggal, nangis-nangis. Kan? Yang kita ni kan tak ada jaminan Nabi, happy kan? Confident je. Tak usah bimbang, kita pindah alam je. Tahu sampai sana malaikat tunggu, numpang tu. Kan? Tak, pasal kadang salah faham. Kita terlalu, orang kata banyak janji baik, kita lupa tentang amaran. Yang itu kita kata amaran tadi datang, kita tak ada rasa sangat. Tak boleh. Amaran tu kena, sebab manusia ni kena dua. Khauf, raja. Ada bimbang, ada harap. Dua-dua kena ada. Tak boleh salah satu je ada. Ada salah satu je, dia masalah. Kan kalau dia kata khauf saja, takut saja ada, jadi khawarij tadi lah. Kan? Dia takutkan saja. Tak ada apa harap. Nah ini pula harap je, hak takut tak ada. Jadi dia kata contohnya ni, dia kata apa? Dia kata tidak memudaratkan bersama-sama iman sebarang maksiat. Anything buat, as long as masih lagi iman, dia tak ada masalah. Percaya Allah Ta'ala, percaya Rasul, okey. Sebab apa dia kata sebagaimana tidak bermanfaat bersama kekufuran sebarang ketaatan. Mana kalau kufur tak ada sebarang ketaatan yang berguna. Dia buat opposite macam tu. Mereka mengambil sabda Nabi SAW. Nabi kata dalam hadis berkenaan, okey, barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahawa Tuhan bukan Allah, dia akan masuk syurga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, bahawa sesungguhnya Tuhan bukan Allah Ta'ala, maka dia masuk syurga. Okey. Dan dalam serta apa makna dia ambil hadis-hadis yang menyokong tadi. Macam hadis yang apa? Tentang apa orang berzina mencuri pun akan masuk syurga. Dia ambil yang tu je. Okey. Tapi dia lupa berkenaan dengan hadis yang lain. Meninggalkan sabda Rasulullah SAW, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Ataupun dalam hadis Nabi kata, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Mereka tak akan masuk syurga orang yang hati dia ada sebesar zarah sombong. One bit sombong, takkan masuk syurga. Dan nas-nas lain. Sebenarnya kita kata sebenarnya pertentangan ni bukan tajuk kita kata ni pasal iblis. Contohnya kalau kita nak ambil idea dia, percaya Allah Ta'ala dan Rasulnya, percaya Allah Ta'ala, percaya pada Allah Ta'ala, tahu, kenal Allah Ta'ala, kata-kata macam tu saja. Dan iblis tak pernah syirik. Iblis tak pernah syirik kepada Allah Ta'ala. Dia tak pernah sembah Tuhan selain Allah Ta'ala. Bahkan dia, kita kata dalam hadis, dalam kisah yang datang dalam Quran atau hadis Nabi terangkan, dia masih lagi percaya Allah Ta'ala Tuhan.
Dia tak kata ada Tuhan lain. Maksudnya bila dia Allah Ta'ala murka pada dia, dia kata Rabbi fa'anzirni, bila Allah Ta'ala tanya, kenapa kau sombong? Apa kau tak nak sujud? Dia kata apa? Ana khairum min, aku lebih baik banding Adam. Mengenai khalaqtani, kau ciptakan aku min nar, daripada api. Wa khalaqtahu min tin, kau jadikan dia daripada tanah. So, aku better. Okay. Tapi tajuk dia apa? Yang cipta siapa? Allah. Dia tak kata yang lain. Kemudian dia kata Rabbi, bila Allah Ta'ala murka pada dia, dia kata Rabbi, Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi ba'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku sehingga hari mereka dibangkitkan. Still dia kata Allah Ta'ala Tuhan dia. Rabbi. Kan? Dia tak ada kata tak nak sembang kau dah. Tak ada. Dia kata Tuhanku, tangguhkan aku sehingga hari mereka dibangkitkan. Allah Ta'ala beri penangguhan. Dan kat situ dapat dia percaya kiamat. Dia percaya kiamat. Dan dia percaya bahawa Allah Ta'ala berkuasa untuk memberikan apa saja dia nak. Kan? Allah Ta'ala berkuasa memanjangkan umur, mematikan, menghidupkan. Allah Ta'ala punya kuasa. So dia minta Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Secara tak langsung kalau kita kata mukmin ke kafir dia? Mukmin lah kalau ikut Murji'ah, mukmin. Tapi kenapa Allah Ta'ala kata dia kafir? Sebab ketaatan dia ingkar. Keingkaran itu membawa kepada terkeluar dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Cuma beza dia dengan manusia yang buat maksiat. Yang kadang manusia ni extend lagi teruk. Contoh macam buang anak. Iblis tak pernah buang anak, kan? Contoh sebagainya kan, benda-benda macam tu. Apa beza dia dengan kita? Beza dia adalah dia nampak semua benda. Dia nampak, see everything. Dan lihat malaikat, sembang dengan malaikat, duduk dalam syurga dan sebagainya. Adam jadi, dia tengok sendiri depan mata dia. Tapi in the end dia kufur juga. Dan Allah Ta'ala hukum lah. Berbeza dengan orang yang tak nampak macam kita ni. Berdosa, dibuka lagi ruang selagi mana tak mati dan sebagainya. Bertaubatlah. Pasal dipanjangkan kita ni sebab tak diberi lihat. Kalau diberikan lihat, then kita akan diberikan hukuman lagi dahsyat daripada biasa. Macam orang-orang yang dalam suratul Ma'idah, pengikut-pengikut Isa AS minta supaya diturunkan makanan. Isa minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata aku turunkan. Tapi barang siapa kufur, selepas dia aku akan azab dia dengan azab yang aku tak pernah azab sesiapa di sekalian alam. Mana azab yang akan dia kena nanti melampau daripada biasa. Sebab dia nampak benda yang tak ada, yang tak nampak. Pasal dia dapat makanan dari langit. So bila Allah Ta'ala berikan satu keistimewaan, dan orang tu akan kena lagi teruk. Tak ada keistimewaan tu, bila datang belajar rasa tak pandai, jangan lari, lepak lu. Maksud dia tak pandai, maksud dia tak ada tanggungjawab. Ni yang 2-3 kelas lari, kenapa? Saya ingat kelas Ustaz itu, kelas bahasa Arab Sabtu, starting kelas tu 70 orang sampai sendat. Tak sampai kita nak pecah dinding nak pecah, nak bagi kelas masuk. Selepas bulan nak kau kan. Okay, ialah biasalah kita kata ada kesibukan dan sebagainya. Tapi still jangan larilah. Jangan kata macam tak ada sebarang faedah pun belajar. Tak. Belajar tu dapat pahala dari Allah Ta'ala. Kita kejar pahala Allah Ta'ala, janjikan menuntut ilmu dan sebagainya. Bahkan datang untuk ilmu tu fisabilillah. On the way datang tu, on the way balik fisabilillah. Mati syahid. Tapi tak nak juga, tak fikirnya. Tapi lah pasar raya lagi best. Kan, tak boring nampak barang baru. Ada sale. Ada sale. Okey, faham kan? Jadi itu yang kita dua contoh tadi. Bertentangan dengan pelampauan dan kelonggaran ni. Satu melampau dalam Khawarij tadi. Satu lagi longgar sangat dalam Mu'tazilah, dalam Murji'ah tadi. Ahli Sunnah berada pada pertengahan. Mereka mengambil semua nas-nas yang datang dan mereka memadankan di antaranya dengan pemadanan ilmiah yang lurus yang kita belajar itu. Sama ada khusus, umum, khusus. Okey? Mutlak, muqayyad. Okay, umum am dengan khas kan, kita mutlak muqayyad, lepas tu mujmal mufassar, kita ambil dah itu kan. Macam mana nas datang macam ni, kita ambil satu nas lagi lain, kita gabungkan, bukan kita asingkan, bukan kita lagakan. Ambil ini tak nak ambil ini, tak boleh. Kita gabungkan dan padankan. Macam kita adalah manusia tadi, gila yang nak faham berkenaan dosa pahala ni, manusia tadi beramal lah, tapi amalan dia buat tadi mendapatkan di rahmat Allah Ta'ala saja. Kerana kata Allah Ta'ala belas kasihan pada dia, maka dia akan dapat kebajikan dan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Jika tidak, benda berkenaan dia akan rugilah. Sebab kita tahu bahawa amal kita buat ni hanyalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan bila Allah Ta'ala nak belas kasihan ke atau hukum kita, itu hak dia mutlak. Itu para sahabat Nabi SAW, bila nak mati takut, pasal dia faham apa yang sampai. Kalau kita ni tak faham, jadi cerita kita ingat ambil ini, takut sangat. Ambil ini, longgar sangat. Pasal kita tak gabungkan. Para sahabat Nabi faham. Sebab kenapa dia dalam janji Nabi, ada seorang tu Nabi janjikan dia jumpa nanti, sampai pegang benda ni sampai kau jumpa aku nanti. Kita nak mati, dia menangis, takut. Menunjukkan bahawa apa? Dia faham apa yang dimaksudkan dengan janji Nabi tadi. Pasal Nabi janji, tapi apa? Dengan izin Allah Ta'ala saja akan berlaku.
Faham tak? Dia tak boleh kita kata Nabi SAW melepasi batasan. Nabi tak akan bohong, betul. Tapi Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Kata Satu Maha berkuasa untuk melaksanakan. Dia tak boleh siapa persoalkan. La yusalu amma yaf'al. Tak ditanya Allah Ta'ala berkenaan apa dia buat. You don't ask him about what he do. Ini dia buat, kita diam je. Pasal itu di antara hak mutlak dia sebagai Tuhan. Hak mutlak Allah Ta'ala, dia buat apa dia nak tanpa dipersoalkan apa yang dia buat. Faham? Okey. Dia kata yang menghilangkan permasalahan dan menolak percampuran dan pergolakan. Itu cara Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara kisah-kisah pendek perdebatan Ahlussunnah dalam bab ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Quraisy bin Anas. Bin Anas, beliau berkata, aku mendengar Amr bin Ubaid berkata, ini Amr bin Ubaid cakap, aku akan dibawa pada hari kiamat, lalu aku berdiri di hadapan Allah, maka dia berkata kepadaku, kenapa engkau kata sesungguhnya pembunuh dalam neraka? Yang Mu'tazilah kan. Jadi maksud dia Amr bin Ubaid, dia kata kalau Allah Ta'ala bawa aku ke akhirat nanti dan Allah Ta'ala persoalkan aku apa aku cakap, aku akan jawab macam ni. Di situ dia macam apa pre-trial punya angangan. Dia akan cakap macam tu. Silakan manusia takkan boleh bercakap Allah Ta'ala izinkan. Kan? Jadi dia kata, bila Allah Ta'ala kata pada dia, kenapa engkau kata pembunuh dan neraka? Lalu aku berkata, engkau sendiri yang menyatakan. Dia kata itu. Engkau sendiri kan dia cakap macam tu pada Allah Ta'ala, engkau sendiri mengatakan dengan dibaca ayat ini. Itu ayat surah An-Nisa ayat 63. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, mana fajaza'u jahannam. Okey, khalidan fiha. Mana barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan dia, jaza dia adalah neraka jahanam. Kekal dia sebenarnya. Wadhiballahu alaihi. Dan Allah Ta'ala murka ke atas dia. Wa la'anahu, Allah Ta'ala laknat dia. Wa adalahu azaban azima. Allah Ta'ala sediakan dia untuk dia azab yang besar. So dia cakap, kalau Allah Ta'ala tanya pada aku, kenapa aku kata orang bunuh ni masuk neraka, maka aku akan jawab balik pada Allah Ta'ala, engkau sendiri yang cakap. Dia baca Al-Quran tu. Lalu Quraisy bin Anas kata, aku pun berkata pada dia, bila dia keluar statement macam tu, Quraisy bin Anas pun cakap, dan aku berkata kepadanya, dan tiada dalam rumah berkenaan orang lebih muda berbandingku. Mana Quraisy bin Anas ni, dia adalah orang paling muda dalam rumah berkenaan. So dia pun cakap pada Amr bin Ubaid, ketua golongan Mu'tazilah, apa pendapat kau jika Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya aku telah berfirman? Allah Ta'ala jawab, kan aku dah firman dah dalam Quran, dalam surah Nisa 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tak mengampunkan untuk disekutukan dengan sesuatu, dan diampunkan apa selain daripada itu, apa yang lain dari itu, bagi siapa-siapa yang dikehendaki. Dari mana engkau ketahui bahawa aku tak mengampunkan? Dia kata, ini apa Quraisy bin Anas jawab balik pada ni. Kalau Allah Ta'ala cakap pada engkau macam tu, kau nak jawab apa? Allah Ta'ala kata, aku pun cakap juga, engkau baca ayat tu. Engkau kata barang siapa bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan dia adalah neraka jahanam. Engkau kata, Allah Ta'ala kata. Baik, kalau Allah Ta'ala jawab balik, kan aku juga firmankan dalam ayat ni, barang siapa yang Allah Ta'ala dikata, Allah Ta'ala kata mengampunkan tidak mengampunkan disekutukan dengan sesuatu, dan diampunkan apa-apa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan dari mana kau tahu aku takkan ampunkan dia? Dan hadis Nabi SAW menyokong perkara ini. Dia menceritakan berkenaan orang yang bunuh 100 orang. Kan bukan seorang, 100 orang dia bunuh. Kan dalam kehidupan dia, kemudian bila nak bertaubat, dan dia dapat taubat, walaupun tak sempat bertaubat dengan amali. Niat dia dah ada dah untuk bertaubat, dan dia keluar untuk pergi bertaubat, tapi dalam perjalanan dia mati. Dan Nabi ceritakan bahawa Allah Ta'ala terima, dan Allah Ta'ala bagi yang sambut nyawa dia adalah malaikat rahmat, bukan malaikat azab. Sebab dia sedang bergerak ke arah kebaikan. Bahkan Allah Ta'ala, dalam hadis itu Nabi kata, Allah Ta'ala kata pada kampung yang asal dia, engkau menjauhlah. Dan Allah Ta'ala kata pada kampung yang nak pergi, mendekatlah. Bila diukur, dapati kampung yang dia nak pergi itu lebih dekat, maka diambil malaikat rahmat, nyawa dia disambut oleh malaikat rahmat, nyawa dia, bukan malaikat azab. So jadi kat situ kita perhatikan, memang maksud orang tu berdosa, buat dosa besar dan sebagainya, ya, tapi nak diampun ke tidak, terpulang pada Allah Ta'ala, bukan kerja kita. As long as dia adalah ahli tauhid, tak syirik. Pasal syirik saja tak ada lepas dah. Tak syirik, maka ni. Jadi Anas bin Quraisy bin Anas ni, dia jawab pada Amr bin Ubaid. Dia kata apa? Dari mana engkau tak ketahui aku tidak akan mahu mengampunkan? Ya? Lalu Quraisy bin Anas kata, maka dia tak mampu menjawabku walau sedikit pun. Diam terus. Dia ketua golongan Mu'tazilah, tapi
bila ditanya jawab oleh orang paling muda dalam perhimpunan tadi, terus dia terdiam, tak boleh jawab. Dia kata, dia belagak lah, kata kalau Allah Ta'ala kata macam ni, aku jawab macam ni. Tiba-tiba datang budak ni kata, kalau Allah Ta'ala kata macam ni, kau jawab apa? Dari mana kau tahu Allah Ta'ala tak mengampunkan orang berkenaan? Allah Ta'ala boleh ampunkan. Itu hak dia, hak mutlak dia, yang tak ada siapa boleh persoalkan. Macam saya kata tadi, dengan sebab itulah para sahabat Nabi SAW bimbang dan takut ketika mana kematian nak berlaku. Kan sakit-sakit nak mati tu kan, Amr bin As, Khabbab bin Arat nak mati, dia actually di antara orang yang baik. Bahkan sebahagian tu ahli badar sendiri pun nak mati, takut. Datang kita ni macam nak mati dah macam mana kan, kita dah sampai takdir. Sepelik jugalah, saya tak faham kenapa. Bimbang tu kena ada, harap kena ada, harap supaya Allah Ta'ala berikan janji ya pada kita. Bimbang Allah Ta'ala akan hukum kita kerana mungkin kesilapan kita yang kita tak sedar. Kita ada lafaz-lafaz kata-kata yang dalam diri kita ni, atau petunjuk kita buat pada orang, yang benda tu tadi mungkin kita anggap kecil, tapi kita menjunam dalam neraka dengan dah 70 tahun. Nabi SAW menyatakan hadis yang sahih, Nabi kata seorang manusia akan berkata-kata dengan satu kata-kata yang dia tak ambil sebarang kes hirau dengan kata-kata berkenaan, tapi dia menjunam ke dalam neraka dengan kata-kata tadi 70 tahun. 70 tahun junam dalam neraka. Sebab kata-kata yang dia kat dunia ni dia rasa tak ada apa-apa, nothing. Tapi apakah kata-kata berkenaan? Nabi tak terangkan. Dan dengan sebab itu kena jaga semua kata-kata kita. Ini maksud Nabi ni je. Tak, Nabi tak sebut pun. Nabi kata seorang manusia itu akan berkata-kata dengan kata-kata yang dia tak hiraukan, la yulki bihi bala. Dia tak ada rasa nak fikir dan pun apa dia cakap. Tapi dia menjunamkan neraka dengan kata-kata tadi 70 tahun. Apakah kata-kata tersebut? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala je tahu. That's why diorang jaga kata-kata ni, lafaz ni, jaga. Sebab kenapa para sahabat berjaga-jaga walaupun dah dapat jaminan macam ahli badar, jaminan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nabi beri jaminan, barangkali orang-orang ni Allah Ta'ala kata kepada mereka, buat apa kamu nak, aku ampunkan dah. Tapi diorang tidak pun lepas tu tinggalkan solat. Dengan jaminan Allah Ta'ala, mereka dapat benda berkenaan, jaminan untuk ahli badar. Jaminan tak ada pada orang lain. Mana mereka, pasal mereka adalah tentera pertama yang bertempur dengan musuh dalam Islam, dan actually dimenangkan mereka, dan daripada mereka menang ni lah semangat tentang Islam ni mula berserakan, dan makin kuat, umat Islam makin percaya bantuan Allah Ta'ala. Maka mereka bertembung dengan kumpulan yang lebih ramai daripada mereka. Dan akhirnya kita kata mereka ni, bila contoh macam kisah Hatib bin Abi Balta'ah, bila dia tulis surat kepada orang-orang musyrik di Mekah, beritahu tentang Nabi nak bergerak serang mereka, serang orang-orang Mekah, Quraisy, musyrikin Mekah, sebab diorang langgar janji. Diorang langgar janji. Jadi orang Quraisy sebenarnya dah tahu akan berlaku benda berkenaan, cuma tak tahu bila. Hatib bin Abi Balta'ah tulis, dia tahu Rasulullah kita Islam ni akan menang, cuma dia tulis benda tadi supaya keluarga dia dan harta dia yang berada di Mekah. Beg tu berat, tak berat ke beg tu? Dia tadi nampak beg tu naik turun. Cuba cari tempat letak. Okey, nampak macam ni sikit. Okey. Distracted. Okey. Jadi okey. Jadi dia tulis surat tu, bila ditanya pada Rasulullah, dia kata apa? Aku tidaklah kufur setelah iman. Aku tak patah balik daripada pendirian aku. Tapi di Mekah atau kepada aku ada keluarga, dia kata, aku bimbang kalau dia kata apa berlaku, tak ada siapa jaga mereka, maka aku tulis surat supaya orang Quraisy nampak aku ada kedudukan dan mereka akan jaga keluarga aku. Itu je. Dan aku tak pernah kata Islam akan Islam pasti menang. Dia yakin. Patut, dan Nabi bila dia cakap macam tu, Nabi kata dia telah bercakap benar. Kemudian Umar dah tarik pedang, Nabi aku pancung kepala dia. Kan? Jadi ketika Nabi kata kepada Umar, wahai Umar, mana kau tahu barangkali Allah Ta'ala telah menjenguk kepada ahli-ahli badar. Dan Nabi kata, Allah Ta'ala kata kepada ahli badar, wahai ahli badar, buatlah apa kamu nak, aku telah ampunkan segala dosa kamu. Do whatever you want. Tapi bukan itu perbuatan mereka. Kan, menangis-nangis kalau kata terbuat salah. Macam ketika mana perang Tabuk, ada 3 orang yang tak ada alasan kenapa tak datang perang. Kan? 3 orang. 2 orang ahli badar. 2 orang tu ahli badar. 3 orang ni tak ada alasan. Yang lain bagi alasan, Nabi terima. Tapi lepas Allah Ta'ala betulkan balik. Allah Ta'ala kata pada dia tu, yang alasan dia tak terima, yang 3 orang ni Allah Ta'ala terima. Pasal mereka tak bohong, tak ada kata sakit perut lah, tak ada. Dia terus kata kami tak ada alasan. Tak ada alasan. Tapi bila Allah Ta'ala ampun, 2 orang tu ahli badar. 2 orang ahli badar tadi menangis-nangis, tak berhenti menangis. Nangis setiap hari. Yang perawi itu kata yang salah seorang tadi itu Ansar. Dia kata 2 orang tu menangis, tak pernah berhenti menangis. Walaupun dia 2 ahli badar. Ahli badar. Sedangkan Nabi janji ahli badar ni
buatlah apa kamu nak, Allah Ta'ala telah ampunkan. Itu beza. Pasal dia bukan dapat assurance, dia lupa berkenaan dengan ugutan. Mana Allah Ta'ala beri jaminan, Allah Ta'ala juga beri apa? Berikan ugutan. Macam Allah Ta'ala katakan dalam Quran, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Beritahu hamba-hambaku, akulah maha pengampun, maha penyayang. Tapi bagi tahu mereka juga, wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi azab aku adalah azab paling pedih. Beritahu hamba-hambaku benda berkenaan. Allah Ta'ala suruh Nabi beritahu mereka. So dengan sebab itu kita kata takut dan harap dua benda yang berjalan. Tak boleh pilih salah satu. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah kumpulkan nas dan mereka dapat dua-dua sekali. Okey. Contoh saya kat sini, dia kata apa? Kerana ini Ibn Taymiyah telah berbicara menjelaskan sebab munculnya bid'ah-bid'ah. Dia kata, dan dari sini nyata kesesatan pelaku-pelaku bid'ah di dalam umat ini, di mana ia berpunca daripada beriman dengan sebahagian yang dibawa oleh Rasul tanpa beriman dengan sebahagian lagi. Dia ambil separuh, tinggal separuh. So jadi dia mengaku Muslim, tapi dia dalam keadaan kesilapan. Okey? Ataupun beriman dengan sebahagian sifat taklim, risalah dan nubuah tanpa sebahagian lain. Mana sifat yang dikatakan, yang disebutkan, yang dinyatakan Allah Ta'ala tentang diri dia, tapi dia tinggalkan yang lain, yang dia diucapkan. Kan kita sebutan tadi, atau risalah nubuah tanpa yang lain, dia tinggalkan yang lain. Okey? Kedua-duanya sama ada dalam penurunan ataupun dalam pentakwilan. Dan actually cara mereka ni beriman tadi tu, salah beriman tadi, sama ada dia tolak terus satu, ambil satu saja ataupun dia takwilkan satu kepada pengertian yang bertentangan dikehendaki. So dia yang ini dia bengkokkan ikut apa dia nak. Tak boleh juga. Maksudnya salah satu, mana sama ada dia tolak tadi, dia silap tadi, beriman maksud dia dengan separuh, tinggal separuh tadi, sama ada dengan tolak terus macam berlaku pada orang yang tolak hadis, terima Al-Quran, ataupun pada yang macam ni, dia terima sebagai nas, tolak sebagai nas, dan takwilkan nas ikut apa yang dia nak. Itu yang kita kata berlaku. Ibn Taymiyah juga berkata, tetapi yang sebenarnya adalah menghimpunkan di antara nas-nas janji baik dan janji buruk, serta menafsirkan sebahagiannya dengan sebahagian yang lain tanpa menggantikan sesuatu pun daripadanya, without changing anything, without adding anything. Kita terus complement each other, dua nas tadi, bukannya kita tolak. Sebagaimana dihimpunkan di antara nas-nas perintah dan larangan tanpa menukar sesuatu pun daripadanya. Mana apa yang Nabi larang, apa yang diperintahkan, tanpa kita ubah apa benda pun, kita terima semua sekali. Faham? Ini konsep yang kena faham. Jadi pasal dalam pemahaman pun macam tu juga. Tak boleh kita ambil separuh, tinggal separuh. Macam kita belajar uduk lah. Uduk kan, dalam Quran Karim datang dengan basuh anggota 4 tempat je kan, mana muka, tangan, sapu kepala dan kaki. Mana ada lain. Tapi bila datang hadis Nabi terangkan, dan kita ambil dia jadi penjelas, penerang kesempurnaan dan sebagainya. Bukan kita kata ambil Qurannya, tak nak ambil hadis. Ini masalah juga kan. Ini kita kata konsep yang kena faham. So manusia tu kena ambil dua-dua sekali. Quran dia ambil, hadis pun dia ambil juga. Asy-Syatibi berkata, seringkali anda melihat orang-orang jahil berhujah untuk diri mereka dengan dalil-dalil yang fasid dan dalil-dalil yang sahih. Orang yang ni, yang jahil ni, dihujah pakai dalil sahih punya, dalil rosak punya juga. Dua-dua sekali dia ambil. Okey? Dan itu satu bentuk lah yang kita perasan. Kadang sebahagian tu macam tu. Kemudian memadai dengan melihat pada dalil tertentu pun ada juga. Tengok dalil tertentu je, dalil sekian-sekian je dia ambil, yang lain tak ambil. Dan mengelak untuk memandang kepada dalil usul dan furuk yang lain. Dia tak tengok pada dalil-dalil usul ataupun furuk yang lain, menguat yang lain yang menguatkan pendapatnya atau menentang pendapatnya. Tak tengok dah. Okey, dia elak untuk memandang. Macam sering saya tengok macam orang yang zaman kita sekarang ni sibuk berkenaan kenal Allah Ta'ala, tapi tak tengok pada syariat. Dia tengok berkenaan dengan apa, macam ada kumpulan saya tengok ni, dia bila berlaku apa benda, dah takdir, telah tersurat, telah termaktub, telah tercatat di Lauh Mahfuz. Dia sibuk dengan lafaz macam tu. Mana nampak orang kafir, catat Lauh Mahfuz. Orang tak beriman, catat Lauh Mahfuz. Seriously. Nabi pun tahu benda berkenaan, bukan kita, Nabi tahu. Dan kita kata macam orang yang kafir, itu kafir. Dalam hadis Nabi pun, Nabi tahu dah benda berkenaan. Tapi para anbiya semua buat kerja. Tak ada kata serah pada tertulis di Lauh Mahfuz. Tak. Dia redha apa result. Result berlaku, dia redha.
Itu tercatat, tak boleh ubah dah. Tapi effort kena buat, usaha kena buat. Dia tak tinggalkan. Macam jihad. Kan guru tu, sebab kita tengok golongan sufi ni tinggal jihad. Sebab apa? Takdir. Kan, dah takdir. Dia tinggalkan. Jihad tak ada. Dalam kamus mereka tak ada jihad. Tak ada. Pasal Nabi tu pelik. Kata ikut ilmu Nabi, ajaran Nabi. Nabi jihad, kenapa kita tinggal? Zaman dah berubah. Maksudnya syariat Islam ni ada masa boleh laksana, ada masa tak payah laksana. Macam tu. Kan contoh macam orang ni potong apa, janda Islam ada perundangan, potong tangan pada orang yang mencuri. Kalau ikut daripada takdir, ialah dah mencuri. Dah takdir. Tak payahlah hukum dia pun, lepaskan dia. Orang merogol, dah takdir. Kan ketentuan Allah Ta'ala berlaku. So, terus ambil tindakan. Tak, tindakan itu ada. Bahkan setiap manusia itu bertanggungjawab. Sebab ada seorang kelakar, dia kata, barang siapa nak marah saya kerana apa pernyataan saya ni, marahlah Allah Ta'ala pasal dia yang tulis saya jadi macam ni. Kan saya lempang pun ada juga kan. Datang lempang. Lepas tu dia kata, kenapa lempang? Dah takdir. Kan? Dah takdir Allah Ta'ala. Kan? Dah takdir, dah tertulis di mahfuz. Awak kena lempang. Macam mana? Kan? Dan Allah tak tempat tepi pula. Bukan macam cara dalam Islam kita tak boleh macam tu. Pasal kita terikat dalam tajuk ni ada dua perkara. Satu benda yang Allah Ta'ala tulis di Lauh Mahfuz yang kita tak ditanya berkenaan apa dalam tu. Satu lagi berkenaan dengan pilihan Allah Ta'ala bagi pada kita. Macam hari ni datang kelas ke tidak, nak tidur lagi ke tidak, nak buat kerja ke tidak dan sebagainya. Benda tu tadi adalah benda yang tak boleh kita nak sekat. Bahkan ia adalah di antara perkara-perkara yang kita kata berlaku berdasarkan kepada kita choices kita buat tadi. Di situ Allah Ta'ala kira pilihan kita ada pahala, ada dosa. Tentang hari ni hujan ke tidak, yang kita tak kawal, tak ada dosa pahala. Tak ada hari ni hujan, kita dapat pahala. Hari ni panas, kita dapat dosa. Mana ada? Faham tak? The environment, the result dan sebagainya, kita tak dipersoalkan. Dipersoalkan berkenaan dengan choices kita buat. Kan, langkah kaki kita ke mana? Ditanya. Tangan kaki kita pegang apa? Ditanya. Tak ada kata macam serah pada Lauh Mahfuz, tak ada. Sebab ada kumpulan macam dia salah faham. Dia tengok nas, dia sibuk tentang nas berkenaan dengan apa zat-zat Allah dan sebagainya. Dia kata wa nafakha fihi min ruhihi. Allah tiup pada manusia ni daripada rohnya. Rohnya tu maksud apa? Dia sibuk tentang benda berkenaan, dia tak sibuk berkenaan dengan arahan Allah Taala supaya melaksanakan ibadat dan juga ataupun melaksanakan tuntutan sebagai khalifah ataupun khilafah di dunia ini. Dia tak gunakan. Dia sibuk tentang nas tertentu, tutup mata daripada nas-nas yang lain. Tak boleh. Dan sekarang kita persoalkan, kalau tu Nabi jihad kenapa? Nabi tak tahu kadar tu apa benda. Sibuk paksa orang musyrikin, lawan musyrikin buat apa? Kalau nak mati, matilah mereka. Kalau nak kalah, kalahlah mereka. Tak keluar tentera, duduk diam. Nabi keluar apa? Nabi keluar tu kerana tertulis juga la ilaha illallah syarikalah. Yang ni masalah dia. Dia actually dia pelik tau, panggil pelik. Kerana golongan ni dia tak baca nas yang dikendaki semua sekali, tapi dia ambil apa dia suka je. Apa yang seronok sokong pendapat dia dan dia buat. Okey, ini salah. Okey, tu dia kata dia mengelak untuk memandang kepada dalil dan usul dan furuk yang menguatkan pendapatnya atau menentang pendapatnya. Dia tak tengok langsung. Dia ambil satu nas, tutup mata yang lain. Di antara kepelikan orang yang taksub lagi muqallid. Taksub lagi muqallid. Taksub ni maksud dia mana dia kata apa, panggil apa? Taksub ni ekstrim. Obses. Obses. Lepas tu muqallid lah, dia ikut orang. Bahawa mereka kadang-kadang di dalam satu hadis tu mereka ambil sebahagian maksud-maksudnya kerana kesepadan dengan pendapat mereka. Mereka menolak sebahagian lagi hadis yang sama kerana bercanggahan pendapat mereka. Ini dahsyat. Yang paling dahsyat dia bab tolak nas ni kan. Kalau hadis berlainan tu kita faham. Hadis yang sama diambil ni dibuat. Macam tadilah orang-orang Khawarij ni kan. Dia ambil ayat berkenaan dengan tajuk dalam surah Nisa juga berkenaan orang bunuh tu dalam neraka. Kemudian dalam masa sama dia Mu'tazilah kan. Kemudian dalam masa yang sama Mu'tazilah tadi, dalam surah yang sama juga Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala mengampunkan tak mengampunkan apa dia disekutukan dengan sesuatu, tapi dia ampunkan apa selain itu dengan bagi siapa yang dia kehendaki. Mana dalam surah yang sama dia ambil ini, dia tinggal ini. Nampak? Kadang-kadang dalam satu hadis yang sama dia baca ujung yang itu yang dia nak, dia tinggalkan keseluruhan pengertian yang datang. Macam konsep kita terangkan tu. Kita kata hadis yang datang daripada Nabi SAW berkenaan dengan contoh macam ambil berkat dengan air liur Nabi ke dan sebagainya, ya datang. Tapi para sahabat Nabi SAW lepas daripada kisah-kisah tadi, contoh macam kes minum darah Nabi, tak ada para sahabat sibuk nak toreh badan Nabi dan sebagainya untuk isap darah.
Nabi kata takkan masuk neraka badan yang dalamnya ada darahku. Tapi kan maksudnya anda kena buat macam tu. Faham tak? Pasal kita kata para sahabat Nabi SAW punya kefahaman dan juga interpretasi itu didahulukan kepada atas pemahaman-pemahaman yang lain. Dan seronok dengan satu idea, tinggalkan idea yang lain daripada hadis Nabi SAW. Dan mereka mengambil sebahagian maksud-maksudnya kerana kesepadanan dengan pendapat mereka, dengan pendapat sahabat mereka. Mereka menolak sebahagian kerana berjangkahan dengan pendapat sahabat mereka, teman mereka, ketua mereka, guru mereka ke. Mereka ambil apa yang sepadan nas tadi dengan guru mereka, tinggalkan apa yang tak sepadan dengan pendapat guru mereka. Ini benda yang kena faham. Jelas? Jelas, baik. Nanti insya-Allah kita akan sambung kemudian berkenaan pembohongan terhadap Nabi SAW atau tetap mengambil berat penyemakan sunnah. Ini antara juga sifat mempermain-mainkan dalil syariah. Belajar tapi tak nak belajar betul-betul. Kan belajar atas nama aja. Okey. Jadi kita sambung kemudian insya-Allah. Ada soalan? Ada soalan? Ya. Ha. Ahmad. Yang dua tadi pendapat orang tak ni sangat tak apa. Yang dua ni yang kuat, yang apa lebih banyak dia apa disebarkan. Jadi secara asasnya dia akhir kata Imam Syafi'i kata tak kafir pun tapi panggil bunuh. Panggil bunuh. Kan? Kadang dia kata tak semayang juga bunuh. Pasal benda tu pasal dia macam pelik. Once benda tu berlaku, tak dicantas, maka dia akan merebak pada orang lain. Merebak terus. Ya. Ya, panggil kaunseling dulu, tanya dulu sebagainya. Diberi izin, baru lepas diberikan sekian-sekian semua hujah. Lepas 3 hari tak nak sekian, tak solat juga bunuh. Nak apa? Nak sebulan? Ha? Nak sebulan ke? 1 hari pula. Kan? 3 hari, 2 hari. Entah. Sekejap. Yang penting yang dia cairkan lemak babi. Lemak babi. Yang mana cair lemak babi? Bukan, orang Yahudi bukan lemak babi. Dia cairkan lemak. Dia jadi Allah Ta'ala haram kat atas mereka makan lemak. Lemak. Jadi mereka tak nak makan lemak, tak boleh makan, dia cairkan, dia jual. Actually sabda Nabi ni datang apabila orang-orang dia penaklukan Mekah berlaku, kan Fathul Mekah berlaku, maka Nabi haramkan penjualan berhala, penjualan arak, bangkai dan sebagainya. Kemudian ada orang angkat tangan, dia kata, ya Rasulullah, ara'aita syuhum maitah, kau nampak tak apa bangkai, apa lemak bangkai ni dalam hadis ni. Tak makan pun ni, tak makan pun. Okey, tengok sini. Hadis Bukhari 2082. Okey. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah bersabda, amal fathi, ketika tahun penaklukan Mekah. Wa huwa bi Makkah, ketika itu dia berada di Mekah. Nabi sabda, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan utusannya harrama bai'al khamri, telah mengharamkan penjualan darak, wal maitati, dan juga bangkai, wal khinzir, dan babi. Tak sebut daging babi je tak ada dagingnya. Oh ni kulit boleh, daging tak apa. Daging tak boleh, kulit tak apa. Tak, Nabi sebut babi je. Wal khinzir, dan babi, wal asnam, dan berhala. Faqila, lalu dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, engkau nampak tak apa pendapat engkau tentang lemak bangkai? Fa innaha, kerana lemak bangkai ni tadi, yutla bihas sufun, dicat, disapu dengannya pada kapal-kapal. Wa yudhanu bihal julud, dan juga digosok ataupun diminyakkan dengannya kulit. Mana bila kulit yang keras tu diletakkan minyak binatang, dia akan lembut. Dan wa yastasbihu bihan nas, dan menyalakan lampu dengannya orang ramai. Nabi kata apa? Faqala, baginda bersabda, la, tak boleh. Huwa haram, dia adalah haram. Seriously, tak makan pun minyak tu. Minyak bangkai tak boleh. Itu kan kita kata. Ya, tapi Nabi tak benarkan. Nabi tak benarkan. Nabi kata la huwa haram. Babi dah diharamkan awal tu lagi. Babi tak dijual pun. Ni kita bincang berkenaan dengan tajuk. Itu bangkai. Pasal kes dia, ada orang, dia kata tak makan tak apa.
Lain-lain boleh. Lain-lain boleh. Ini masalah dia. Macam kulit apa bulu babi untuk buat bros cat dan sebagainya. Datang dalil mana? Saya faham. Dia haramkan automatik. Babi tu kat dalam hadis ni, dia tak sebut babi punya daging tau. Dia kata wal khinzir dan babi. Tak disebutkan berkenaan dengan. Jadi sekarang ni yang bila dia cakap itu, maka Nabi pun bersabda. Nabi kata summa qala Rasulullah, kemudian sabda Rasulullah sallam. Tak habis lagi kak. Dengar sini. Inda zalika, ketika itu qatalallahu al-yahud. Allah musnah ke orang Yahudi. Innallaha subhanahu wa ta'ala lamma harrama syuhumaha, Allah Ta'ala haramkan ke atas mereka lemak-lemaknya, lemak-lemak binatang yang mereka makan. Jamaluhu, mereka cairkan ia. Thumma ba'uhu, kemudian mereka jual ia. Fa'akalu thamanahu, lalu mereka makan hasil jualannya. Makan bangkai, makan lemak pada binatang, kecuali apa dalam daging saja. Anything luar daging tak boleh. Maka dengan sebab itu mereka tak tahu, agaknya gian sangat sekarang ni semua makan lemak babi. Tapi bangkai Blood kan sebagainya kan. Tak, bukan bangkai. Orang Yahudi tak boleh makan lemak. Diharam ke atas mereka makan lemak. Lemak daripada binatang disembelih tak boleh makan. Babi lagi tak boleh makan. Bukan lemak babi, binatang apa saja, bukan bangkai pun. Yang dalam Islam sekarang ni, umat Islam, para sahabat ni ada yang bertanya, apa pendapat engkau Rasulullah tentang lemak bangkai yang digunakan untuk cat kapal, digunakan untuk lembutkan kulit, diminyak kulit, dan juga digunakan untuk menyalakan lampu. Nabi tak boleh. So tak boleh lah. Tak apa. Lemak bangkai lah. Untuk cerita bangkai, jangan campurkan. Ini tajuk berlainan kak, jangan campurkan pertama kedua. Untuk orang Yahudi tadi, mereka tak boleh makan, mereka jual. Tapi bukan jual direct, mereka cairkan jual kat pasar. Kemudian mereka makan hasil. Kat tu saya kata itu apa? Istihalah dah ke? Babi tu jadi duit, boleh makan duit. Transformation dah. Mana boleh, itu tak boleh. Jadi orang-orang yang mengatakan macam kata apa, bulu babi tak apa, kulit babi tak apa. Dalam hadis Nabi kata tak boleh, babi tak boleh jual. Kalau tak jual bukan daging dia saja, semua sekali. Every part of it. Bila every part of it tak boleh dijual, maksud dia haram lah. Yang kata juga nak jual, kenapa? Siapa tak ada kasut kulit babi, siapa ada kasut kulit babi tak nak pakai, bagi saya. Macam tu. Ittaqillah, ittaqillah, takut Allah Taala. Baik, berhenti sini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanallah, hamdi, syalla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.